Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat bin Zainal Abidin, A183531, A183531 dari program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian Syariah. Hari ini saya akan membincangkan tentang tajuk zakat pertanian dan zakat galian. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam tentang zakat pertanian dan zakat galian ini, mari kita fahami apa itu zakat. Zakat dari segi bahasa bermaksud bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Dan dari segi syarak pula, zakat bermaksud sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat yang pertama, Islam. Islam bermaksud zakat ini hanya dikenakan kepada orang Islam sahaja. Untuk yang bukan Islam, tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat. Yang kedua, merdeka. Seseorang yang ingin membayar zakat itu ialah bukan tergolong dalam kalangan hamba, abdi. Bermaksud mereka yang benar-benar bebas dari era penjajahan secara terang dan jelas, di mana wilayahnya tidak berada dalam kancah penindasan dan peperangan akibat penjajahan. Maka golongan ini diwajibkan membayar zakat. Yang ketiga, sempurna milik. Harta yang hendak dizakat hendaklah dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh orang Islam yang merdeka. Bagi harta yang berkongsi antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam, hanya bahagian orang Islam sahaja yang diambil kira di dalam pengiraan zakat. Yang keempat, harta usaha yang baik sebagai sumber zakat. Para fuqaha merangkumi semua pendapatan dan penggajian sebagai mal mustafad, iaitu perolehan baru yang termasuk dalam taksiran sumber harta yang dikenakan zakat. Yang kelima, cukup nisab. Nisab adalah paras minimum yang menentukan sesuatu harta itu wajib dikeluarkan atau tidak. Nisab menggunakan nilai emas harga semasa, iaitu 20 miskol emas bersamaan 85 gram emas atau 196 gram perak. Yang keenam, cukup haul. Haul bermaksud genap setahun, iaitu 354 hari mengikut tahun hijrah atau 365 hari atau 366 hari mengikut tahun Masihi. Dalam zakat pendapatan, jangka masa setahun merupakan jangka masa mempersatukan hasil-hasil pendapatan untuk pengiraan zakat pendapatan. Hukum zakat. Zakat adalah fardu ain ke atas setiap orang Islam yang memenuhi segala syarat-syarat wajib. Oleh itu, seseorang Muslim yang mengingkari kefarduan zakat boleh mengakibatkan murtad, yakni keluar Islam. Manakala individu Muslim yang meninggalkan zakat tanpa mengingkari kewajipannya adalah berdosa besar. Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menguruskan kutipan dan agihan zakat. Jenis zakat. Zakat dibahagikan kepada dua, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah ialah pembayaran zakat dibuat pada bulan Ramadan, mulai 1 Ramadan hingga 1 Syawal sebelum solat sunat Aidilfitri. Manakala zakat harta pula, zakat harta boleh dibayar pada bila-bila masa. Kadar zakat harta ialah 2.5% dari jumlah harta. Ia bermaksud segala harta benda kita, 2.5% tersebut dari harta kita itu adalah bukan hak kita, tetapi hak golongan asnaf yang layak menerima zakat daripada kita. Antara jenis-jenis zakat harta yang ada di Malaysia ialah zakat pendapatan, zakat wang simpanan, zakat KWSP, zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat binatang ternakan, zakat hasil pertanian, zakat rikas dan ma'adin. Sekarang zakat pertanian. Zakat pertanian, tanaman dan buah-buahan yang wajib zakat hanyalah yang menjadi
makanan asasi manusia, iaitu yang mengenyangkan dalam keadaan biasa dan ia boleh disimpan dan tidak rosak. Antaranya ialah kurma, anggur kering, gandum, barli, beras atau padi dan sebagainya. Makanan yang dimakan sewaktu musim susah dan kemarau tidak boleh dianggap sebagai makanan asasi. Bagi negara Malaysia, zakat pertanian ini hanya dikhususkan kepada tanaman padi. Syarat tambahan, ia mestilah hasil tanaman yang ditanam oleh manusia, bukannya yang tumbuh sendiri. Dalil zakat pertanian yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu sengaja memilih buruk daripadanya, lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat, padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu, kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi sentiasa terpuji. Surah Al-Baqarah ayat 267. Nisab dan haul zakat pertanian. Jumhur ulama berpendapat bahawa tanaman sama sekali tidak diwajibkan zakat sehingga sampai jumlah 5 bebanan unta, iaitu 5 wasaq, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, dan tidak ada zakat pada kurang daripada 5 ausuk bersamaan 363 gantang untuk Malaysia. Hadis oleh Abu Sa'id Al-Khudri, hadis riwayat Bukhari. Hadis ini disepakati sebagai sahih. Berbanding jenis-jenis harta yang lain dikenakan zakat, zakat pertanian dikecualikan daripada ketetapan haul kerana hasil pertanian dikutip apabila tiba waktu menuainya sahaja, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan keluarkanlah haknya, iaitu zakatnya, pada hari memetik atau menuainya. Surah Al-An'am ayat 141. Justru nisab zakat pertanian ialah 5 ausuk bersamaan 363 gantang untuk Malaysia, dan kewajipannya tanpa perlu menunggu setahun, iaitu haul. Haul bermaksud setahun. Kadar dan pengiraan zakat pertanian. Tanaman yang cukup nisabnya hendaklah dibayar zakatnya mengikut peratus penghasilan. Kadar peratus pembayarannya bergantung kepada cara-cara penghasilannya. Cara-cara penghasilannya terbahagi kepada 2. Yang pertama, tanaman yang diusahakan dengan menggunakan tenaga manusia atau lainnya, seperti binatang dan jentera, atau dengan perbelanjaan yang banyak. Kadar zakatnya 5% atau 1/20. Untuk yang kedua, tanaman yang hanya bergantung kepada girusan air hidup, iaitu kita yang menjiru sendiri, atau hidup dengan aliran sungai atau parit. Kadar zakatnya 10% atau 1/10. Ia bersumberkan hadis sahih riwayat Jabir radhiyallahu anhu yang dijirus oleh sungai dan hujan 10% dan dijirus dengan unta 5%. Hadis riwayat Muslim. Manakala bagi tanaman yang menggunakan kedua-dua cara tersebut, maka ditetapkan kadar alternatif sebanyak 7.5%. Zakat galian. Definisi zakat galian. Secara asasnya, zakat galian atau dikenali sebagai rikaz dan ma'adin adalah dari emas dan perak yang dijumpai oleh manusia dari perut bumi. Dalil zakat rikaz. Yusuf Al-Qardawi menyatakan harta yang tertanam termasuklah
semua benda berharga yang ditinggalkan oleh manusia terdahulu di dalam tanah seperti emas, perak, tembaga, logam dan seakan dengannya. Para fuqaha telah menetapkan bahawa sesiapa yang terjumpa harta-harta ini diwajibkan, saya ulang, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat 1/5 bahagian, iaitu 20%, berdasarkan hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda, harta terpendam iaitu rikas, bila ditemukan seseorang, zakatnya 1/5, 20%. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nasai juga meriwayatkan dari Amru ibnu Shu'aib dari bapanya, dari atuknya, bahawa Rasulullah pernah ditanya tentang harta yang hilang dan dijumpai, iaitu luqatah, dan baginda bersabda, harta benda yang dijumpai di jalan umum atau di kawasan yang didiami orang ramai, hendaklah diberitakan kepada umum selama setahun. Sekiranya tuan empunya barang datang menuntut, maka serahkan harta tersebut kepadanya, dan sekiranya tidak, ambillah sebagai milikmu. Tetapi harta yang dijumpai bukan pada jalan umum atau bukan di kawasan yang didiami orang, maka harta tersebut dikenakan bayaran sebagaimana rikaz, iaitu 1/5 bahagian, iaitu 20%. Hadis riwayat An-Nasai. Pembahagian zakat galian. Zakat galian dibahagikan kepada 2, rikas, ma'adin. Rikas bermaksud segala harta benda, emas dan perak atau seumpamanya, yang tersimpan di dalam bumi dan mempunyai tanda-tanda bahawa ia tersimpan sebelum kedatangan Islam. Sebagai contoh, harta karun. Ma'adin pula, hasil galian yang diperolehi dari perut bumi, sama ada beku atau cair, diproses dan menghasilkan logam galian atau dalam bentuknya. Sebagai contoh, emas, perak, biji besi dan lain-lain. Kadar, nisab dan haul zakat rikaz. Kedua-dua hadis tersebut menunjukkan beberapa hal antaranya. Yang pertama, 1/5 bahagian 20% sebagai zakat bagi harta jumpa yang tidak dipunyai sesiapa sekalipun harta tersebut dijumpai di permukaan atau di dalam tanah. Sekiranya harta yang dijumpai itu ada pemiliknya, sama ada dia seorang Muslim atau tidak, maka harta itu mesti dikembalikan kepada pemiliknya. Yang kedua, jumhur ulama berpandangan rikaz meliputi semua harta yang wujud di permukaan tanah atau tertanam di dalamnya. Hal ini kerana hadis-hadis tersebut mengandungi pengertian yang lebih umum. Ketiga, kedua-dua hadis tersebut menunjukkan bahawa sesiapa yang menjumpai harta rikaz berkewajipan mengeluarkan 1/5, 20% dari harta yang dijumpai itu. Tidak kira sama ada beliau seorang Muslim atau tidak. Demikian juga sama ada kanak-kanak atau dewasa. Namun, menurut Al-Syafi'i, orang bukan Islam tidak diwajibkan 1/5, iaitu 20%, kerana bayaran tersebut adalah zakat, dan orang bukan Islam tidak diharuskan zakat. Yang keempat, zahir hadis tidak menyatakan tentang nisab, dan menurut pandangan Malik, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq dan Syafi'i, dalam qaul qadimnya, 1/5, 1/5 iaitu 20% diwajibkan pada harta yang dijumpai, tidak kira berapa jumlah kuantitinya. Hal ini kerana harta ini perlu dibahagi 5, maka tidak perlu diperhitungkan nisabnya, sama halnya dengan harta rampasan perang, iaitu ghanimah, sekalipun sedikit. Yang kelima, para ulama sepakat bahawa tiada syarat haul, iaitu tidak perlu menunggu setahun bagi zakat ini. Malah
kewajipan ini mesti dilaksanakan dengan segera. Kesimpulannya, tanah dan bumi ini merupakan salah satu nikmat terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila Allah mengarahkan manusia untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan, maka sudah tentulah umat Islam yang beriman menunaikannya dengan mengeluarkan zakat dari sebahagian hasil-hasil mereka. Demikian daripada saya, zakat pertanian dan zakat galian. Segala yang kurang datang daripada saya sendiri dan segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.